project, then look back you punya slide lah, which are the things yang sebab saya tak kata dia itu tujuannya kita nak kena ada secara fizikal dan studio ni ya, because one of kita punya strength untuk studio based punya program adalah kita nak kena ada sort of discussion among your groups kan, so among your group, antara group you dengan group yang lain, so semua benda tu perlu ada sort of macam perbincangan. Okay, so saya mohon juga kalau tadi Dr. Izam pun di-highlight berkenaan dengan teamwork ya, bekerja dalam team ni ya, bukan mudah ya, sebab dan sekarang ni bila kita mewujudkan teamwork punya kerja, nature of work kita adalah berbentuk teamwork, but dengan situasi semasa kita kena adapt juga dengan keadaan COVID ni yang banyak kepada fizik secara virtual apa semua ni, so each group kena betul-betul pandai arrange, pandai find time macam mana nak berbincang untuk lahirkan satu output yang satu saja, because setiap group akan ada satu output saja kan. Itulah yang akan memberi marks kepada group you. So macam mana nak bagi to come up with a comprehensive output yang betul-betul meet ataupun fit dengan requirement yang diberikan oleh assignment, requirement yang diberikan oleh sesuatu projek. Yang itu pun saya nak, because one of the punya markah yang kita akan nilai adalah bagaimana kita tak boleh nak cakap, oh saya buat benda ni bagus dah tapi kenapa kawan you sumbang tak banyak. So itu adalah we consider as kegagalan group itu untuk manage team you sendiri kan. Because dalam subjek LEA 250 ni salah satu benda yang kita nilai adalah kebolehupayaan all of you bekerja dalam team. So tak boleh everyone cakap you dah buat benda banyak, orang ni sikit. So macam mana you manage your team, itu yang penting. Okay, itu salah satu kriteria that be measured dalam kita punya LEA 250. Saya pesan yang tu awal-awal, because nanti bila sampai hujung-hujung kita tak boleh nak buat apa dah ya. So try to betul-betul team up dalam you punya group tu, betul-betul wujudkan discussion, wujudnya debate, wujudnya apa semua tu, come up with the best output untuk satu projek ya. Kita akan bekerja sampai ke hujung semester dalam group you kan, betul tak ya. So try bagaimana nak manage tu, ketua setiap kumpulan tu mungkin boleh bincang sama-sama ya. Okey, siapa yang nak tunjuk ni doktor? Okey, ada siapa nak volunteer? Volunteer satu. Kita ada banyak group ni, A sampai apa E F F kan? Sampai F ni. Okey, siapa volunteer? Dan saya akan pick dari situ. Group mana yang volunteer nak tunjuk? Kalau tak kita pilih je. Itulah salah satu benda juga ni, you all ni sangat takut nak berbincang dalam grup. Saya buka yang ni daripada my screen lah kot. Saya ambil daripada Google Classroom je. Dan dia boleh go through. Maaflah, puasa-puasa ni sakit tekak. Kami yang bercakap ni. Kami puasa juga. Dengar you all pula yang bercakap ni. Okay, cepat. Siapa nak volunteer? Grup mana yang rasa nak kami ni? Sebab kita takkan dapat create semua grup tau. So siapa yang nak volunteer tu dia sebenarnya peluang untuk dia tau. Dia yang dapat advantage sebab dia dah dapat. Inilah kalau kaca macam ni dibuat dalam studio memang naya lah. Diam je, tak datang tunjuk kan. So sama lah ni. Apa? Nazmi? Grup kami. Grup saya sir. Saya tu siapa? Kami tu siapa? Nazmi, grup mana? Raihan. Grup F. Nazmi. Grup F. Okay. Okay, buka Nazmi dulu. Okay, saya ambil Nazmi dulu. Kita bagi contoh ya. Baru pukul 10 dah sakit tekak ni, macam mana? Minum. Okay, Nazmi grup F.
Okay. Alright, so saya nak yang group F, kalau saya tanya kenapa apa-apa semua ni, you all respond ya. Alright, group Nazmi. Okay, so kalau kata apa yang task yang kita bagi adalah berkenaan dengan understanding of Kevin Lynch, betul? Kita nak fahamkan buku Image of the City. Because that's the one of kata core theory untuk kita tunjukkan bagaimana memahamkan elemen-elemen yang menyumbang kepada image sesebuah bandar. So dalam assignment tersebut sepatutnya kita nak keluarkan because we are designers, we are design student. So if possible dalam you punya text tu not to say that what you write down tu salah, bukan, tapi you kena faham graphic communication, you kena faham technique of showing your understanding dalam slide. So if possible sepatutnya bila you cakapkan pasal Kevin's research goal, you cakap pasal in terms of dia punya sampel yang dibuat tu, boleh tak you olah sendiri pemahamannya dan juga less text but tambahkan dari segi graphic communication. Maknanya kita boleh letak fotos, kita boleh sampelkan ambil image yang berkait to shows. Kalau dia cakap pasal Boston, Jersey City or Los Angeles, can you betul-betul find image ataupun ni yang boleh menceritakan apa yang Kevin try to highlight dalam dia punya his book. Boleh? Okay, so maknanya kita jangan sebab baca buku dah boleh baca. Sekarang ni bila kita buat presentation macam ni sebenarnya dia membantu you untuk faham. Okay, so kita memang nak faham dalam urban design ni kita kena lihat kepada benda tu secara visual, secara image, secara apa yang you nampak, apa yang you boleh gambar. Okay, it's not wire text. So cuba banyakkan gambar-gambar. Tak semestinya mungkin kalau kata dia bagi contoh adalah Boston, Jersey City and Los Angeles, betul. Tapi mungkin dalam explanation tu dari segi explanation in terms of what the qualities that reflect kepada kawasan tersebut, you boleh choose any cities, Jakarta ke you boleh Bangkok ke, kat mana Singapore ke apa semua, with that have a similar character that as per explained by Kevin dalam his book, and you boleh masukkan kat situ sebagai supporting kan. And then tengok kalau kata group yang Nazmi and team ni, dia letakkan gambar-gambar sebelah tu, kita bila you letak gambar, let the photos atau let the image to explain ataupun bercerita, communicate with the audience kan. This is how bila kita buat slide presentation, let your slide talk, let your slide communicate. Maknanya kalau you letak gambar saja tu, dia boleh bercakap tak? Dia boleh sampai tak maklumat you? Tak boleh kan? So yes, so mungkin you boleh tambah in terms of level, tarik je daripada gambar tersebut. And what are the things that highlighted? What are the things that you want to focus on dalam you punya image that you give? So everything, your words, your text, your image, your symbols that you add on dalam you punya slide must reflect something, must have meaning. Kita bukan buat untuk nak nampak cantik, but kita buat untuk benda tu ada function dia, ada knowledge yang you try to ataupun information that you try to sampaikan to the audience ataupun to the you during because this is you punya kata you want to show dia punya understanding, because when you understanding yang ini you manage to highlight what are the things for, let's say kalaulah kata benda yang you tunjuk gambar tu you nak tunjuk in terms of skyline ataupun the most significant tallest building dalam city punya skyline itself that reflect kepada landmark kepada cities that you ceritakan. So you ceritalah kat situ kan, because boleh tak pergi kepada yang lain, slide yang seterusnya. Contoh ini yang pertama yang saya boleh komen. Okay you banyak sangat teks, so mungkin teks tu must support by
photos or any image that relevant ataupun related for you to discuss that can further explain what is in your text. So meaning that you can minimize the text in your slide, but add on supporting elements ataupun supporting photos atau sketches ke whatever. You boleh sketch pun kalau you nak tunjuk untuk menceritakan. Contoh sekarang ni, okay, you are talking about emotional values, kan? Okay, so apa yang Kevin Lin cakap pasal emotional values? And what do you understand about emotional values dalam urban design? Dalam membentuk sesebuah bandar. So that are the things that you need to elaborate further and explain it to us. What do you understand and in what situation benda tu berlaku? Kan? Because Kevin Lynch did highlight things that involve with physical elements. Yeah, something that physical element, something that tangible, something that you can think lihat dan you boleh tunjuk, you boleh bagi sampel terus because it's not involved with emotion, but the tangible elements itself when it comes dalam you punya analysis ataupun evaluation, dia akan reflect kepada emotional values. So how? So kat sini maknanya group you kena olah ataupun kena apa yang dalam words tu support by photos. Kalau you cakap pasal notes, so what type of notes? Apa yang membentuk notes? So Kevin did highlight that elements that ataupun factors that menyumbang kepada notes tu berbagai, betul tak? Because kalau you tak faham buku ini, bila masuk projek 1 nanti image ability study, you tak tahu macam mana nak measure the things. Okay? Because notes is something that concentration of people. Contoh kan, kalau saya faham notes adalah concentration of people dalam sesebuah tempat. Maknanya kawasan tumpuan yang ada manusia, people, kan? Okay, but notes dekat sesuatu tempat berbeza dengan notes yang tempat yang lain. Itu yang Kevin Lynch cerita. So there are factors that contribute to notes. Ada kriteria utama yang membentuk notes, mungkin pertemuan sesuatu path. Kan, ada path, laluan pejalan kaki, persimpangan tu biasanya akan wujudnya integration of people ataupun titik pertemuan yang akan wujudnya notes. Okay, so because di situ akan wujud apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada notes. Betul tak? Satu. And then what are the environment factors yang menyumbang kepada notes? So mungkin you boleh bagi sampel. Okay, ini satu notes dekat Tokyo. Kalau gambar yang paling clear lah, biasa kita cerita pasal tumpuan, mungkin salah satu junction dekat Tokyo itself. Right, kat situ macam mana dengan intersection yang berlaku, persimpangan, wujudnya pertemuan, people punya integration, dan bila designer start to putting seating di sekitarnya, so wujud pula orang boleh berhenti, rehat. Ini gambar yang contoh kan, junction tu, what is node? So node berkait dengan titik pertemuan. Mula-mula ianya adalah satu laluan saja, tetapi bila ada yang section-section itu, bila bertemu kita akan jadi macam bila you nak kait dengan imageability for contoh kan, because bila dia ni diwujudnya satu titik pertemuan yang boleh kata okay, kalau nak jumpa boleh tak kita jumpa kat simpang sini, okay, kat area sini kan ada one portion of dia punya area kan, you can identify, you can locate dia punya the element tu. So nodes is pertemuan. So apa kaitannya yang akan menyumbang? Kat mana akan biasanya berlaku nodes? Ada banyak tempat makan, ya, kawasannya selesa, apa semua. So mungkin you boleh find contoh-contoh dekat dalam konteks Malaysia pun boleh, dalam konteks negara lain pun boleh, and then you mungkin letakkan dalam you punya slide to support what are the things kan. Okay, macam ni dia letak image saja. Tapi you mungkin boleh tarik ceritakan, okay, kenapa kat sini menjadi nodes. Mungkin kawasannya ada banyak food areas ke, okay, but the environment tu nampak safety, senang untuk pedestrian melintas ke apa semua. Itu pun adalah salah satu elemen yang menyumbang kepada tumpuan manusia. But again, you kena pegang balik apa yang Dr. Izham cakap tadi,
urban design is for people, kan? Is for people. So how to benda-benda yang menyumbang kepada nodes adalah something that fit with the people. So some nodes dia fokus kepada certain group of people. So why? So mungkin benda-benda macam tu mungkin you boleh further explain sikit so that because we want to know is either you understand and then you can relate dengan the real situation yang berlaku di dalam kawasan-kawasan bandar. So not only specific kepada Los Angeles apa semua, but you boleh give sample tempat-tempat lain, kan? Contoh kalau kata Jakarta, Bangkok, because I'm referring kepada cities that very compact dengan people, for let's say. Okay, what are the things? Kalau kata kawasan yang memang very kata formal punya area, so what are the elements that yang menyumbang kepada nodes? Sama juga dengan path. Because before this, correct me if I'm wrong, Dr. Izham, majority of our students consider path itu adalah laluan kenderaan. So please read properly, understand in the book what are path, what are the path meaning, kan? Apa itu makna path? Path is pedestrian ataupun human level, human on street punya road ataupun kita panggil pedestrian road, laluan pejalan kaki. Okay, so laluan pejalan kaki, it doesn't mean that bila you tunjuk dalam map ke nanti adalah kawasan-kawasan yang kenderaan lalu. Tak, ada certain area local people mungkin lalu di laluan belakang, kan? Okay, which is so path adalah laluan pejalan kaki is either you provide dia punya pedestrian punya way ataupun you tak provide pun orang akan lalu. So that's what the definition of path. Okay, macam edges juga. Okay, apa maksud edges? Edges ni ada dua, natural edges. So apa natural edges? Mungkin you can find photos that show macam mana dengan wujudnya river, wujudnya kata banjaran ke ataupun laluan kawasan tanah tinggi that yang segregate antara one space to another ataupun clearly define you punya linkages that stop linkage antara one space to another. Contoh, so apakah edges yang ada? So mungkin you bagi beberapa sampel, ambil photos tu and then explain kenapa kawasan ni you kata edges, kan? Why this is called natural edges? Why this is called satu lagi apa benda edges ya, Dr. Izham? Ingat dah. Apa dia? Satu is natural, satu lagi mungkin the building to itself ke apa semua. So dia banyak character of edges, contoh. Kan? Alright, man-made edges, contoh. Kan? Okay, so benda ni mungkin nanti dalam lecture seterusnya Dr. Izham akan ceritalah, tapi along the way mana you kena explain apa yang you faham, kenapa dia membentuk edges. Sesama juga dengan district. So mungkin dalam district you boleh fokus kepada activity because kawasan tersebut, the building use apa semua, kan. So you boleh ambil mana-mana gambar sampel dalam Malaysia ke, di luar Malaysia ke apa semua, bukan hanya dalam buku tersebut. So saya nak mungkin dalam slide ni you akan jadikan dia sebagai, lepas ni you boleh rujuk dekat buku ni because ini akan memahamkan you untuk projek image ability study, kan. Yang ni betul dah, mungkin yang slide ni you kekalkan. Tapi untuk explanation mungkin you tambah another slide to support apa itu edges, apa itu landmark, apa itu path, apa semua. Kan? I tak nak you macam revamp balik semua ni, okay ni salah, buat baru. Tak. Okay, satu lagi pesanan saya, bila kita belajar dalam design, when you need to refine something, don't start from scratch again. Tengok balik slide yang you ada, lihat balik apa yang kena tambah, lihat balik apa yang need to provide. So these are teamwork play role. Maknanya you all akan sit dan lihat, okay kat sini kita kena tambah apa, kat sini kena tambah apa. So janganlah semua letak teks macam ni. Tak, kita nak lihat macam mana you faham dalam urban context ni. Apa itu edges, apa itu path, apa itu nodes, apa itu landmark, ya. And then lagi satu apa benda? Path. But where goes the district? Apa ni tu? Kami ni cakap 5 elemen yang menyumbang kepada imej sebuah bandar. Landmark, nodes, path, edges and district, kan?
Ni mana district dalam you punya slide? Oh, kurang 1 medium. Nanti korang tambah. Aduh. Okay, tengok balik ya. Okay, dan pergi balik. Maknanya apa yang you ambil ni mungkin apa yang you extract daripada buku, tapi cuba olah apa yang you faham. Okay, we want to see your understanding dari segi apa yang diceritakan oleh Lynch. And bila kata kita rujuk Lynch, you boleh refer buku-buku lain juga yang relate dengan path, notes dan maksud, tak ada masalah kan, to support dia punya pemahaman tu. Okay, lagi ada apa lagi kat bawah? So you explain chapter by chapter ya, this group. Lagi maknanya sekarang benda yang you explain dalam teks tu tambahkan fotos, dan saya tak nak macam letak je fotos, faham lah sendiri siapa nak tengok. Kan tak? You explain apa yang you faham, yang nak reflect dengan apa yang you cuba ceritakan dalam teks. Boleh ya? Nazmi, faham? Faham tu. Okay. Ni Nazmi seorang je dalam tim ni. Mana lagi group F? Siapa lagi? Ada. So slide ni saya bagi markah kat Nazmi je lah. Okay, ke bawah. Bawah lagi data. Chapter 5. Okay, so yang ini dia cerita kepada the importance of balance tu kan. Okay, so macam mana? So benda-benda macam ni bila Kevin Lynch explain, you cuba fahamkan and then tunjuk sampel yang you faham kat mana ni and then apa ceritanya dari segi singularity kan, dari segi macam mana kita nak highlight in terms of functionality dalam city itself kan. Okay, macam mana district tu melahirkan satu image yang jelas untuk menceritakan function of the city, dari segi aesthetic values yang ada di sebuah tempat. Ya, you kan ambil sampel macam tadi ada your friend cerita pasal Melaka kan, bagaimana ada Baba Nyonya punya image tu being insert dalam Melaka punya town kan. Okay, so benda-benda macam tu mungkin you boleh bagi sampel. Okay, alright. So we are talking about 10 attributes kan, dia ada sebut kan attribute tersebut. So attribute tersebut mungkin you boleh bagi sampel ataupun gambar-gambar yang menyokong kepada statement yang Kevin Lynch cerita. Boleh macam tu ya? Okay, grup lain kalau nak tanya boleh tanya, sebab saya tunjuk macam ni, mana yang lain pun tengok balik dan improvise balik you punya slide presentation masing-masing. Okay? Ini pun samalah ya. Okay, saya tambah sikit lah apa komen. Okay, since you all have macam limitation kan, 15 slides lah, betul tak? Dia punya brief tu. Betul kan? 15 slides lah maksimum, tak silap. Betul. When you have 15 slides maximum, you dah ada a limitation of slide tu. So rather than you ada slide yang letak chapter ni, you can take out semua ni. Ni dah bazir slide dah. Ada berapa ni? Satu. Ni dah bazir dah. Setakat nak buat chapter tu kat atas, slide tu pun dah okey dah kat atas. I think better you ambil those spaces tu yang ada tu, you gunakan untuk letakkan every element ni. The 5 element, you buat satu slide, satu element. Yang tu lagi penting. Okay? Faham tak? Okay. So, grup lain boleh dapat point dia ya? Boleh. Yang kami komen ni for all lah, bukan untuk group ni je. Okay, ada tak grup yang you rasa you dah letak banyak image, nak check sama ada betul ke tak cara you buat? Ada tak yang samples yang you rasa you dah buat apa yang what I commented tadi, cuma nak ensure tak benda tu betul ke tak je, how you explain? Ada tak? Other than group F, group lain pun no problem, kita nak sama-sama tengok ya. Sementara pencara yang mengganti tu tak masuk lagi. Kita tengok semua sekali arung lah kalau tak susah. Okay, satu lagi, tadi cakap pasal path kan. Ada itulah, kalau you nak tanya pasal content of the elements pun boleh tanya juga kan. Ada some of the books ni memang dia faham dah, buku ni tahun bila? Publish? Go check. Buku Kevin Lynch keluar last kali bila? Tahun bila buku ni publish? Cuba tengok. 1960? 1960. 60.
Okay. Paling baru pun 61 ada edition. Dia kalau yang baru pun dia just reprinted je. Tapi dia ada satu version je. The content sama. Tapi kami faham. Memang bahasa dia waktu 1960-an. Okay, you all semua tak wujud lagi. You punya parents tak wujud lagi, okay. So maknanya memang ada items yang memang you susah nak faham. Tak apa. That's why dalam waktu ni you tanyalah. Because satu contoh yang path ni kan. Okay, path ni tadi kita sebut pasal pedestrian je kan. Yang tu memang betul. Tapi kalau ikutkan dalam lima teks tu, dia kata there are also places where people are expected to walk, drive. Nampak dia tulis drive, ride and travel sama. Maksudnya dia bergerak kan. So mungkin bila you fikir drive tu, you akan fikir ni bawa kereta pun sama lah mana tu kan. So maknanya dia ni, bila you baca teoris ni, you kena relate juga dengan application tu. So bila kami sebut it talks about pedestrian, kita fix dulu pada pedestrian senang. Tak payah nak fikir macam dia letak apa people expect to drive tu, maknanya kereta pun boleh jugalah. Tak perlu fikir tu. Kita fikirkan fokus kita, sebab fokus kita pada urban design, we want to cater for pedestrian dulu. Dia faham tak? So jangan confuse dengan dia kata ada ni for people to walk and drive ni kena juga kereta. Tak payah. Okay. We can analyse based on our understanding and our context. So tak apa, benda ni sebab teori. Sebab tu teori kita bukan buat exam, kita bukan kelas exam, bukan kena tanya path ni apa, soalannya A, B, C, D, E. Kita akan apply that into a real site. Kan, kita saya sebut tadi kan, the context of urban design is based on real world. Memang benda tu hidup. So kita akan ambil benda yang relate to the urban design context sahaja. So tak perlu nak fikir ni salah ni betul, tak. Kita akan fikir pada the design solution nanti. Apa yang works for the people. And one more thing, macam tadi Dr. Izham dia highlight berkenaan buku ni dah lama kan. Bila buku ni dah lama dan buku ni adalah sort of macam Bible lah juga untuk urban design punya ni, untuk kita rujuk kepada elements ni. So what can help you adalah you boleh rujuk mana-mana buku yang mengulas berkenaan dengan image of the city, mengulas pasal imageability study kan, mengulas pasal buku ni punya ni. What is path, what is ni, because kalau terminologis yang dipanggil ataupun dalam authors, penulis-penulis lama, Europe-nya penulis, ya, path akan relate dengan street. Okay. Tapi di Malaysia, saya risau kalau kata dalam kepala you street tu, you nampak street tu adalah for kenderaan, for vehicular, kan? Kalau kata term street, sebenarnya street adalah untuk pedestrian punya walkway ataupun pedestrian punya linkage, pedestrian punya route. Kalau kita merujuk kepada kenderaan ataupun mobility kenderaan, menggunakan kenderaan, biasanya kita akan panggil dia road, ya, road ataupun highways. Okay, so ada terminologi tu juga yang you kena faham lah, ya, bila you indicate dalam you punya understanding tu. Okay, street is referring kepada path lah, referring kepada pedestrian punya walkway. What we are doing now dalam urban design, we are focusing on people on street. People on street means that mereka yang berada, yang berjalan kaki, yang experience the city, yang kan, itu yang penting, yang kita nak fahamkan, ya. Because when we design, kita nak design to take into account in the eye of pedestrian, di mata pedestrian, di mata kita sebagai pejalan kaki, orang yang berada di atas jalan. Okay, faham ke? Faham. Okay. Okay, ni saya lepas lah, tapi it's not a very, kata apa, bukan saya nak kata ni is good example lah, ni baru saya lepas lah. Tapi after our comments yang kita bagi tu, sebenarnya macam kalau saya tengok dalam satu slide tu, nak senang ni tengok daripada, ni tengok dari segi percentage tu. You cuba you kira percentage. Dalam satu slide tu, berapa persen teks, berapa persen image yang you ada. You kena ingat, benda ni sepatutnya terbalik. Kan, macam saya tengok lah, saya tengok secara umum lah. Okay, saya tengok macam ni, saya boleh katakan teks dalam maybe what, 70% kot, 70-75%. You punya image just 25%, lebih kurang. Betul tak? Boleh agree tak? Kalau tengok sekali imbas lah, kalau tengok macam ni je.
Okay, dalam you punya mindset, you kena letak benda tu terbalik. It should be 75% is image, 25% saja yang text gitu. That's the rule of kita buat slide. Bukan untuk slide untuk studio ni je. Kan kebanyakan presentation pun memang dia akan bagi that kind of rule. 80 to 20%. Okay, 20% text, 80% is visual. Sebab kadang-kadang ada yang slide tu dia boleh letak gambar je. Dia memang gambar tak ada teks pun. Tapi when you present, you talk apa yang berlaku pada that slide tu. You present whatever is translated into the image tu. Tu kalau you boleh buat lah. Tapi for this task ni better you ada jugalah teks tu supaya senang to guide you nanti untuk you nak buat presentation nanti. Cuma gambar-gambar tu pun janganlah letak je, main letak je macam tu. Kena setiap gambar ada caption tau tak? Gambar hiasan lah. Dia dalam slide tak ada gambar hiasan. Tak ada istilah gambar tu gambar hiasan. Tak ada. Apa yang you letak tu mesti ada makna. Faham tak? Mesti ada function dia. What are the things? Yang ni pun macam contoh ni kan. Sebab tu Dr. Izam cakap tadi tak semestinya this is not the best lah. But supposedly for each photos tu adalah caption kat bawah tu bercerita pasal apa. Sebab kita boleh gambarkan cerita tu pasal apa kan. Barulah you boleh relate dengan teks dan supported by image. Ataupun image tu you tunjuk and then you explain dengan teks. Faham tak? Okay, tu untuk semua slide presentation lah. Nanti you buat history ke apa semua ni sama je. Dia prinsip dia sama je. Less text, more images dalam slide. Because you have a presentation. Kalau tak ada presentation tak apa. Kan? Tapi even you tak ada presentation pun, that's why macam Rizal cakap tadi, the slide can talk to us. Dia boleh communicate. Okay, dengan cara dia. Contohlah, tapi ni pun not to say, memang tak ada yang good example lah, tapi just nak tunjukkan the principle dia lah kan, in terms of image and text percentage tu, the pembahagian tu. Okay, tapi tak apa, benda ni you ada banyak contoh, you boleh tengok kat Pinterest, apa dekat internet, dekat online. Yes, ada macam-macam, okay. Macam jenis. Domainnya maknanya sekarang ni you ambil benda ni sebagai benda yang, okay, how you nak produce something that akan buat you faham and at the same time boleh bantu kami untuk nampak yang you faham, kan? It show to us that your understanding untuk buku ni. Boleh ya? Kalau kita pun tak nak lama, at least saya bagi you all masa untuk siapkan lah, because Khamis ni kita dah ada buat presentation yang datang. Khamis ni memang kita terus pada presentation. So along the way tu mungkin you boleh tanya dalam group. Satu lagi kita punya, saya nak culturekan you all ni untuk bertanya dalam group. Bila bertanya dalam group, salah tak apa. Sebabnya ilmu tu akan dikongsi nanti bila dibetulkan, your friends dapat sekali. Ya, jangan bila ni suka bertanya personal macam tu. That's why kita create group. Group ni dah macam studio punya cara tau. You dalam tu you share with your peers and then don't worry too much untuk nak menyokong juga. Walaupun kan okay, Assalamualaikum Dr. Izam, boleh saya tanya ni betul tak cara? Kalau your friends cakap saya nampak okay, so you are open to comment, to beri suggestion dalam tu, so that I want to see the group ni ada interaction, adanya wujudnya kita nak challenge kita punya otak sikit lah, berfikir and then from there you akan ada semangat, ada jiwa sikit nak belajar tu, ya. Okay, so buat group tu hidup. Bukan maknanya hidup buat duk mengacau, letak image mengarut, tak. Dia relate dengan ni. Mungkin one of your friend search dalam internet, jumpa satu slide yang mungkin cantik. Okay, this is macam ni, the best presentation untuk slide macam ni ke? Kan? Kalau you kata, kami cakap, okay, benda ni semua and need to tambah something. At least kawan-kawan yang lain tak adalah tersesat jauh sangat. Betul tak? That's what we call teamwork. That's what we call bekerja dalam group. That's what we call studio based punya program. We work together, we improvise, we comment each other, we debate. So wujudnya dialog kat situ, and then that's how we challenge our mind, and then
to be critical dalam kita membuat kerja walaupun you masih lagi dalam level diploma. Okay, because nanti next semester dah nak pergi practical and then we receive lots of feedback from industry, kita punya student kurang matang, kita punya student kurang bercakap, kurang berani memberi idea apa semua. So this is the platform for you to train yourself. Yeah, how to communicate, how to debate, how to come up with your idea, how to so that everyone akan ada chance untuk bercakap, ada chance untuk meluahkan dia punya cadangan. Right or wrong tu suku cerita, because itu adalah proses belajar. Faham ke? Faham. Ya, okay. So saya nak biar this group yang ramai ni, kali ni ramai ya. Kita sama-sama buat yang terbaik so that kita buat satu benchmark, okay. Group semasa ni adalah yang terbaik untuk saya ceritakan kepada yang lain ni. This is the best way. This is how we learn urban design studio. Okay? Can you promise to us macam tu? Semangat sikit. Ni awak baru minggu kedua ni. Patutnya semangat, makin semangat ya. Okay, thank you. Okay, ni apa tadi? Raihan tadi sebut tadi. Ni pun sama ya. Cuma saya nak kata yang ni sebenarnya kalau nak buat macam ni, rasa ni boleh gunakan sebagai dia punya guide lah. Yang ni boleh print, yang ni yang bukan baca lah. Ini akan jadi dia punya guide bila you nak present nanti. Sebab ni adalah lebih kepada orang kita panggil sebagai macam report like sikit lah. Dia lebih pada format report sikit. Dia macam ni report lah. Kalau report bagus lah. Tapi for the slide presentation, benda tu nak kena macam tadilah kita sebut, benda kena visual. Tapi ni boleh print, supaya guide you bila you nak cakap nanti, bila you nak present. Sebab dia ada semua dah dalam ni, item-item lah macam ni kan. Tapi dalam slide kita tak akan ubah macam ni. Kita akan buat very visual, dan benda ni kita boleh buat dari segi infografik pun boleh. Kan sekarang ni banyak contoh infografik kan. Dia infografik memang kalau baca dalam paper kan, dalam media sosial kan. Dia banyak letakkan macam nak ceritakan certain event tu ataupun certain things tu in terms of visual. Dan dia punya teks tu sikit-sikit je untuk dibaca. Sebab yang menarik mata kita tu ialah visual tu, bukan teks tu. Teks tu boleh bergerak, dia boleh berjalan, dia boleh supported by different short form je, boleh point form pun boleh juga. Tapi nak menerangkan tu you boleh ikut ni, boleh baca benda-benda ni. Tapi benda ni jangan berada dalam slide. Tu je saya nak kata. Ini sebagai punya reference boleh untuk you nak baca. Bukan, saya tak boleh cakap you nak baca. Nanti bila nak present tu you jangan baca. Jangan sekali-sekali baca punya slide. That's why slide tu kena ada visual. Bila ada visual, you tend to tak boleh nak baca apa-apa kat slide tu. Betul tak? Dia ada katakan dia ada gambar kan. Ada gambar, tag tu sikit je. Macam ni nak present. You nak baca apa? You nak pelajar pun tak boleh kan. Sebab benda tu sangat-sangat sikit kan benda yang nak baca kan. So dalam masa yang sama you akan paksa diri you untuk bercakap, untuk explain. That's why bila saya pernah duduk kelas-kelas Mina kan, saya pernah mengajar kan, it's always about not reading to the audience. You always have to talk to the audience. Kena bercakap. Jangan baca. Kadang-kadang tu saya kata, kadang kalau saya sendiri pun kadang-kadang saya bagi lecture kan, bila ada teks tu kita akan tend untuk baca. Memang walaupun tak nak baca pun terpaksa pun baca juga. So maknanya sekarang ni kita nak train you all lah, bila buat slide presentation dia visual tu kepada kami, yang you nak baca tu kepada you all je kat tangan tu, dekat guide tu yang kami tak nampak. Dia faham tak? Faham tak ni? Apa saya bersampaikan? Faham. Macam saya tengok image ni, okey dah macam ni kan tunjukkan, maybe nak tunjukkan landmark kan. Why not ini? Besarkan ini kan kami nak tengok ni landmark ni apa dia. Yang ni dia boleh bercakap je. Dia explain lah sampai kami tengok gambar ni. So should be the other way round. Tu saya kata tadi. The percentage tu patutnya terbalik. Not the 80% of text tu berada dekat sini, tapi 80% should be the percentage of image tu. The image of image tu, not the text. So and then mungkin nak buktikan yang you better understand, macam tadi you cerita pasal lemak tadi kan. Okay, tapi dua-dua tu nampak dia punya karakter yang sebab dia kriteria that menyumbang kepada lemak contoh kan. So tak semestinya because dia ada significant in terms of height, significant in terms of dia punya design itself. Ada yang significant in terms of activities itself. So mungkin adalah sampel lain pula, maknanya I tak nak macam nampak macam you faham tu je
Kan sebab dalam Kevin Lynch dia cerita banyak benda. Okey, yang ini karakter macam ni pun menyumbang kepada lemak, karakter macam ni pun menyumbang kepada lemak. So mungkin dengan tak boleh tunjuk dengan satu foto. So ada lagi beberapa foto. So, okay, this kriteria dia jadi lemak sebab dia unik dari segi karakter building fasadnya. Mungkin yang ni dia jadi lemak sebab dia tinggi berbanding dengan yang lain. Yang ni mungkin dia jadi lemak because of dia punya colour yang berbeza. Contoh, kan? At least nampaklah dia punya understanding tu. Faham tak? Okay, group Zawani ni macam buat bot ni. Tahu ke? Group Zawani, group E ni. Mana Zawani? Apa group ni? Group E E2 ni. saya Putri. Siapa ni? Saya tak boleh dengar. Siapa kata? Putri. Yang lain tak clear. Ada kawan-kawan lain yang boleh bantu ke dalam group? Tak nampak gimmick, saya nampak apa skrin ni. Apa tadi? Tak wakil-wakil group E2 ni. Saya takut you salah interpretation apa requirement tu. Sebab saya nampak ni macam bot ni lah. Apa bot lah ni kan, bot presentation. Okey, ada wakil lain tak selain daripada Putri? Kenapa Putri je asyik bercakap? Yang lain? Grup Putri, adalah yang Putri dalam ni. Ni ahli-ahli grup ni, Alif, Zawani. Alif mana? Biatul. Check by to be confirmed. Memang nama check by pun to be confirmed. Pula tak letak kan tu nanti. Astagfirullahaladzim. Ini yang saya cakap bila group work ni. Bila kita bercerita pasal group masing-masing kena berjuangkan group masing-masing lah. Kan? Explain lah. So this is satu benda juga yang kadang-kadang kita nampak. Yang lain tu buat apa? Kan? Ataupun macam mana. So sama-sama explain to help your group. Kau markah nanti diberi kepada group work. Okay, group ni saya tengok dia punya benda tu ada sebenarnya. Tu saya tengok benda tu macam nampak macam menarik juga, tapi rupanya benda ni dalam bentuk bot. So ini tak fulfill the requirement. Okay, requirement must be in slide presentation. Tapi the content tu memang boleh ambil dah. Ni dalam ni saya rasa ada benda yang nak cerita ni. Nampak ni? So M-White pun ada dalam ni cerita ni. Pasal eligibility apa semua ni. So patut benda ni ada dalam slide lah, slide presentation. So ni kita akan fokuskan nanti dalam satu slide tu. Nak cerita apa-apa lah ni, saya tak sure nak cerita pasal apa. Eligibility lah kot ni. Eligibility factors ni. So you explain lah what your diagrams are presenting to us lah. And then you jangan dalam group ni, kita selalu biasa macam ni lah. Bila ada 5 orang, seorang ambil satu elemen, betul tak? Dia tak berlaku macam tu. Yang tu tak apa, that's how you work, tak apa. Tu cara you bekerja, cara you manage your team members. Tapi bila waktu presentation, kami akan tanya randomly. Tak kisahlah kalau kata okay, saya tak buat ni, saya buat edges, saya tak buat lemak. Tak. Kami akan tanya siapa-siapa je. What is your understanding of lemak? Walaupun you tak buat lemak pun. Okay, that's how we want to know yang you faham ke tak. You kena faham tu. You jangan fikir okay saya buat ni lah. Walaupun you nak present nanti pun, sebab nanti presentation katanya kalau ikut dalam brief markah individual kan. Itu rasa dalam brief daripada dulu memang individual kot for presentation. Betul, yang oral presentation tu je lah. Oral lah. Tapi itulah, walaupun apa-apa pun, walaupun you present satu elemen bahagian you je, tak semestinya macam tu. Kita akan tanya juga soalan berkenaan benda lain sekali. Ini yang kita maksud tadi yang Dr. Izwan kan. Kita boleh buat kerja, segregate kerja, maknanya bagi. Tapi ada satu waktu memang you kena consolidate, maknanya semua orang kena faham semua benda tu. Kena buat satu meeting lah. Sekarang ni Gmeet je kan. Gmeet tu senang, online berkumpul kan. Buat je lah Gmeet banyak-banyak kali bincang. Kita kena kumpul sekali before presentation, kumpul 5 orang. Okay. Top ni kata-kata peers lah. Ni kita sebut peers lah. Peers learning kan. Peers interaction. P-E-E-R. Peers tu. Okay. Peers tu is between you and kawan you. That's why we call peers kan. Kawan. Okay. So antara you all pun kena belajar. Sebab ini memang kita tak bagi lecture lagi pun. That's why it's called reading exercise. We give you a book, you baca, you fahamkan, you summarize kan. Without having us bagi lecture dulu.
Tu you kena ingat. That's why it's reading exercise. Okay, kita kena selalu gerak macam ni. Tak boleh you dengar one way, dengar lecture, kadang-kadang you dengar tak dengar pun tak tahu kan. You ni kalau tak on kamera tak tahulah you ada ke tak kat situ. Dia kalau mesyuarat tak boleh macam ni. Dah kira consider tak hadir. Mereka yang on video aja consider kehadiran. So 74 view ni patutnya semua kami nampak. Tu saya kata awal pagi memang saya nak tengok you all ni ada ke tak. Kan? Walaupun yelah kalau dari segi apa ni technical bit tu kalau tak boleh nak sebab data tu itulah tak apalah kami understood tu tak apa. Tapi at least try to show yourself present dalam kelas ni. You can respond, you boleh text ya. You boleh answer the question. Okay, group tadi tu group Zawani yang upload lah kalau saya tengok dalam ni. Okay, so you need to redo balik lah benda tu. Okay, based on the requirement. Ada yang nak bertanya ke? Anyone tak apa, siapa boleh. Ni dia dah nak masuk banyak sangat wordingnya tu kan, teksnya. Pun buat juga ni. Group tadi group mana? Group E ya? Group Puteri pun E ke tadi? Macam ada group ni dibuat juga ni. Group E juga ni. Group E bawah siapa Ke tak ada, to be confirm kan? Okay, you kena buat dalam betul slide. Betul slide, bukan buat macam ni. Okay, dengar tak ni group mana ni? E3 ni, E3 ni. Dengar betul. Dengar betul. Okay, faham ya? You kena buat presentation. Ini pun banyak sangat teks ni, you copy paste ni. Lepas tu letak gambar tu pun reflect tak benda yang you cerita kan? Macam boleh je bagi yang lain tu sampel. Okay. If you understanding tak apa, salah pun tak apa. At least bagi pemahaman you, apa yang you faham. Kan tak semestinya kena copy paste. Kalau copy paste baik kami kita buat sendiri ya. Kami boleh copy paste letak dalam slide. Dah lah copy dalam buku yang tahun 1960-an tu. Itu jangan sekali copy balik tu. Jangan scan balik. Tengok scan balik ni. Yang ni kosong sangat ya. Baru cakap dengan scan balik, dah scan balik dah. Okay, image ni jangan pakai. Ini kita boleh jumpa kat mana-mana pun. Boleh cari yang ni, latest punya ni. Boleh cari images yang baru. Jangan copy balik. Kita tak nak copy balik. Macam ni, tengok ni. Gambar, dah ada gambar. Bersepah gambar berkenaan dengan landmark ya. Bersepah, banyak gambar yang berkait. Okay, group apa ni? Group apa ni? Sama ada D atau F. A3. Salah. Sebab saya ni. Saya tengok. Sebab saya tengok semalam. Okay, ni pun satu lagi saya nak sebut dari segi slide slide presentation don't have saya rasa saya sebut masa part tu. Saya pun ajar you masa group A kan. Saya dah kata lah rasanya dalam satu board tu jangan sampai ada lebih pada berapa jenis font. Ada saya sebut dulu. Berapa jenis saya kata maksimum? Berapa jenis font yang patut ada dalam satu board? Maksimum. Ingat tak? 3. 3 tu boleh consider. Tapi 3 tu dah kira paling banyak dah. Okay, dalam ni ada berapa font, berapa jenis font dalam ni? Kalau tengok. Cuba kira. Grup ni. Berapa font ada? Saya tengok ni ada. 1, 2, 3. Ni lain dah. 4, 5. Tiba-tiba datang ni example. Ni. Example ni. Bawah ni lain dah. Prepared by lain dah. 6. Itu pun dah melanggar batas larang tu. Okay. Font banyak jenis tapi sebenarnya maklumat tak banyak. Cuba you susun betul-betul benda tu. Separuh je slide tu you guna. Yang lain tu banyak lagi information yang boleh tambah. Ya. So terbalik. Kadang-kadang kita macam try as much as we can nak optimizekan space yang ada tu to deliver as much as information dalam slide kan. Ini macam you tak make full use lah. Gitu je path yang tunjuk. Banyak gambar-gambar ya yang menunjuk kepada path, apa faktor yang menyumbang kepada path. Jadi you boleh tunjuk, ni kawasan sini dia jadi path sebab kawasan ni banyak tempat makan-makan. Kawasan ni dia jadi path sebab banyak kawasan-kawasannya mungkin selesa, banyak shades, banyak facilities kat outdoor ke apa semua. Kan? At least you try to find some
sample that reflect kepada what are the things, what are the environment that can create major path, yeah, that people prefer to walk along, kan? At least memahamkan lah, ya. Okay, ni pun saya tengok ni dia start terus pada path ni. Dia apa-apa pun, apa-apa presentation mesti ada intro, mesti ada conclusion, ada ending. Itu memang dalam setiap benda kita tengok lah kan, movie ke apa kan, takkan dia boleh tengok movie, datang ni cerita-cerita tengok dah ada orang tengah bergaduh lah, tengah konflik dah. Ada tak cerita macam tu? Tak ada kan, cerita-cerita pun kita tak tengok kan, kalau tengok dekat TV pun kan. Dia mesti ada intro, cerita dulu ni, cerita pasal apa ni, dia introduce orang ni dulu, baru datang konflik dia, dan at the end baru tahu ending dia apa kan. Macam you all ni datang berdebuk, datang 1, 2, 3, 4, 5 dah siap. Okay, tu bukan ingat, ni benda-benda basic ni, bukan saya nak kata dari segi content pun, ni dari segi presentation, presentation punya teknik ni. Ni pun kena betulkan dulu. Okay, because you all ni di promo pun you have to, kita patut fokus pada ni dulu, the basics dulu. Faham tak tadi, grup tadi tu? Grup A tu pula tu? Grup apa tadi? Grup amal ambil take note tu, banyak benda kena buat tu. Baik. Ni tadi salah orang. Rizal kan tadi, right hand, confused. Ni pun samalah kan, you tengok sendiri lah, saya tengok sekali imbas pun saya dah tahu dah percentage of text with images. Tapi ni tak apalah, ni lah kita panggil infografik, boleh lah nak buat kan, tapi can do better lah, ni bukan ni cara dia, banyak lagi benda. Rigid sangat ni, sudah design. Kita bukan nak buat report tapi it's good that you gunakan example daripada luar. Ni tak apa. Yes, ni saya ada sampel. Example tu tak apa, bagus. Okay, kalau boleh every foto apa semua tu adalah caption sikit kat bawah ni, kat mana ni kan, apa. Sebab you buat terlalu report sangat, jangan keluarkan kepala tu daripada nak buat report. Jangan buat report, kita buat slide. Biar you sebenarnya you sendiri boleh tengok benda ni. You boleh menilai sendiri. Kalau you rasa benda you tengok sendiri pun tak seronok, buat apa you nak present dengan kami? Kami lagi tak seronok. Okay, do something a bit more interesting sikit. Tapi konten mungkin ada lah, tak apa. Apa lagi ni? Kita boleh go through macam tu lah sempat. Okay, D1. D1 tu buat board kat ni. So salah requirement ni. D1 ada tak? Ali D1 Muhammad Imran. Ada. Tengok balik dia kena slide presentation. Ni board ni, kita ikut size presentation. Okay, dengan cara slide tu sebenarnya dia lagi senang nak explain. Bila board tu we have limited spaces untuk letak. Okay, so maknanya dalam satu slide you boleh letak as much images as possible. Okay, and then text tu you boleh letak sikit je. London Bridge bukan London Bridges ni, Bridges dah lebih dari satu. Banyak sangat bridge. Kat mana je London Bridge, tengok ni, tengok gambar ni. Saya tengok gambar ni. Sekejap saya zoom sikit. Ni kat ujung ni London Bridge je. Patut sini lah gambarnya, tengah ni. Dah nak cerita pasal London Bridge. Kau tunjuk belakang ni river dia buat apa, River Thames tu. Jangan main-main ni, kampung kami ni dulu kampung kami. Nak tunjuk London Bridge tu, London Bridge tu. Ni pun sama ni, kita cakap pasal composition kan, composition of gambar. You letak tu nak tunjukkan apa? Why do you choose this image? To show what? I thought tadi dia nak highlightkan yang river, river tu as edges ke apa? Edges ke apa? London Bridge. Ni pun satu, setiap benda kena ada, structure and identity. Okay? So fokuslah kepada benda tu supaya you nampak mana you punya core elements yang you nak highlight. Okay. That's why I said tadi, tadi Dr. Izam ada tanya mana lagi mudah, buat urban design ataupun buat park. Okay. Urban design small scale yang kecil banding dengan park. Tetapi you punya consideration, you punya sensitivity, you punya level of critical kepada benda-benda yang you nak propose tu,
kena detail dalam urban design. Banyak benda yang surrounding tu, walaupun orangnya duduk kat mana ni, apa nak letak benches berasaskan macam mana, so study tu dia kena detail. Okay. Ini bersama lah, board jugalah. So you have to turn into slides, slide presentation. Okay, And some tadi saya nampak Doktor, ada banyak market, yes, tak salah untuk you study dengan Pinterest apa semua yang menceritakan pasal Kevin Lynch. Tetapi janganlah ambil bulat-bulat slide dalam tu, letak balik dekat yours ke kan. At least cubalah olah. Untuk fahamkan tu, yes. Ya? Yeah? So, some tu saya nampak macam ada yang memang terus ambil je slide orang lain punya dalam Pinterest tu, ya? Tak boleh lah. Saya nak dengar apa yang you faham. Ya, ni grup ni, mana grup ni? Siapa member grup ni? Grup A1. Siapa A1? Saya. Izzatol. Okey, yang ni apa maksud dia? You ambil daripada guideline ke ni? MS85 P7L1 ni apa? Tu macam reference daripada buku tu lah, buku surat 85. Okey, buku surat 85. Line berapa semua tu? Okey lah. Tapi tak apalah, tak ada ni pun tak apa sebenarnya. Sebab kita bukan, dia boleh lah, ni kita cakap pasal referencing lah. Kalau nak ambil certain benda tu, kalau you copy paste memang you kena ada reference lah. Macam di style lah, tapi for presentation ni tak apalah, kita boleh, sebab dia macam confusing sikit bila ada benda ni. Kan, dia macam nampak macam ambil daripada guideline, code dia lah, code guideline tu. Kan, tapi tak apalah kalau nak letak pun tak apa. Tapi selalunya kita akan letak author dengan year lah. Author, year, and then page number. Okay, tu pun dah cukup dah. Tak perlu line ke berapa, paragraph berapa, tak perlu. Okay, kalau letak English, page lah. Selalu page kita akan letak p dot something. Okay, p dot 46 contoh dia. Okay, tak apalah, it's good that you ada reference, tak apa. Tapi for this purpose of slide ni, tak perlu up to that detail pun tak apalah. Okay, we know kat mana yang benda tu ada. As long as content tu you dapat. Faham tak? Sebab tak semestinya kalau buat macam ni, you akan terikat pada that text tu saja kan. You tak boleh nak combine dengan lain pula. Kita nak macam you combine, kita nak you ambil from a few extract from the chapters tu, you keluarkan sendiri apa yang dia punya key points tu. Ya tak? So jangan fikir kena buat line by line tu, tak perlu. Kita bukan nak buat up to that ni pun. Kita nak your understanding je lah. Tak mesti kena detail up to every lines tu, every paragraph. Faham tak? Grup ni? Faham. So ni pun kena buat slide presentation lah, bukan board. Ni pun board lah ni, board sizes ni. Okay, because you have some, yang ni saya nampak macam detail, macam you buat in terms of designing the path ni. Ni kalau you boleh present in a slide punya form, it's going to be quite interesting lah kalau boleh buat. Okay, sebab itu je cara-cara nak design kan, how do you create path kan. So tak apa, just a matter of nak ni balik, recompose balik. Macam ni kan, ni kalau you buat besar ni elok dah tunjuk satu board tu, satu slide sorry. Kan, ini explain sikit what is the meaning of the arrows ni, in terms of notes ni. Ini banyak sangat lah, tak perlu letak semua ni. Ni kalau letak dalam you punya guideline tak apa, your reference you nak present nanti tak apa. For your copy, you punya own copy tak apa. You jangan letak dalam slide, kita takkan baca semua ni. Okay, more images, more visual. Okay, kalau apa nak tanya boleh tanya. Ni kami je yang bercakap. You nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Kalau tak faham dari segi apa, understanding ke. Okey Datuk Doktor, boleh Datuk proceed untuk dia orang buat kerja. Ada apa nak tanya tak? Any question? Aku nak saya habiskan sikit lagi lah saya tengok secara sekali imbas. Round lah, ada benda yang boleh boleh refer ke. Cuma yang tadi tu yang first board tu, first group tu, you jangan letak nama Kevin lah. Kita akan sebut selalunya, kita akan ambil apa ni? Surname Lynch ni. Okay, ni adalah teknik lah, teknik untuk kita put
on paper lah, on writing ke apa ke. Selalu jalan kalau dari segi western punya style ni, jangan sebut first name, sebut surname tu, second name tu. Itulah saya terpengaruh dengan slide tadi dia tulis Kevin, saya pun sebut Kevin. Sepatutnya Kevin Lynch ya. Lynch tu family name lah sebab Kevin tu nama-nama common for them kan. For Mak Saleh ni, Kevin tu macam nama, semua orang nama Kevin. Tapi Lynch ni menunjukkan family dia family apa. Bapak dia, bukan bapak dia family. Macam kita bapak kan. Mak Saleh ni dia family name lah. Lynch tu adalah the Lynch family macam tu lah. Surname. Surname dia. Okay, for group 1 tadi. Ataupun yang mana-mana group yang letak Kevin macam tu kan. So kena ubah. Ni banyak kena isi tempat kosong maksudnya. Pilih the blank. Kami kena letakkan tulis kena isi kot. Yang ni memang banyak kena tambah ni. Buat ayat je. Group C C3 ini. Tengok stepping bunga tu apa benda. Buat apa? Buat yang berkait dengan apa yang kita nak sampaikan lah ya. Tapi you jangan terikat dengan template. Kadang-kadang ada setengah tu saya nampak you pakai template tu. Bila template, you dah tak boleh nak edit sangat dah. Kan? Kadang-kadang ada juga kan you pakai online punya template kan. Untuk PowerPoint ni. Bila macam tu you susah nak control lah. You terpaksa letak text, terpaksa letak apa, image apa semua tu. Kat mana tempat dia. So better you buat sendiri je. It's like kosongnya. Ni teks penuh ni. Baik tengok buku terus. Okay. Untuk Safi ni. Untuk apa? D3. Dapat ya? Dah faham ya the do and don'ts based on komentar tadi? Faham. Okay, great. Okay, group ni ada tak? Ni. Untuk Safi. Kai, mana Kai? Kai Safi. Mana ahli group? Ya, sir. Safi. Faham history kan? Kai kan ni? Ya, saya. Yang lepas pun you buat slide ni juga. Tengok dapat markah apa? Dapat tinggi ke rendah? Oh, you boleh ingat Saya boleh ingat. Saya boleh ingat. Maknanya So jangan ulang balik benda yang you nak buat tu unless you nak dapat markah yang sama. Okay, tu saya kata benda tu you kena consider sebab jangan repeat benda yang you dah buat sebelum ni. Kan, you kena improve. Dia kata lecturer cakap betul memang sebab itulah kita akan bagi markah lebih kot. tu jangan scan balik tu, pass dalam ni. Carilah gambar-gambar yang berkait yang banyak boleh cari ni. Burung tak payahlah burung ni. Saya nampak setiap slide ada burung ni. Tak perlu ada burung. Pak ekor. Dekat sawah-sawah tak payahlah burung ni ada dekat sawah je ni. Tak ada kat sini. Dia dekat imageability. That's why bila pakai template memang you akan terikat dengan benda-benda macam tu. Dia akan kacau sikit. Okay, try to edit balik. Okay, just go through sikit. Salihin C1. Ini sweet sangat ni. Ini juga sama juga. Tapi dia pun sama, tolong jangan pakai template yang macam ni. Saya tak tahu nak rasa macam mana. Macam ni. Group mana ni? Salihin. Group apa ni? C1. Mana group ni? Yes, sir. Salihin ke tu? Tukarlah template ni, janganlah pakai planet-planet, bintang, bulan. Allah. Tak sesuai dengan urban design. Kita nak buat urban design ni. Kita nak buat something bit more designer sikit. Urban tau. Urban tu memang sangat strong tau. Kalau ikut studio kan. Studio urban tu mungkin yang paling kata apa, graphical tu lagi orang kata garang sikit lah kan. Lagi international sikit. Tak lah style K-pop yang aku tengok ni. Baik, sir. Kan nak cakap ni ada orang pengaruh kot dah pakai colour-colour ni, colour pastel ni. Ada ahli-ahli pengaruh kot. Itulah. Okay, try ubah balik. Tengok kat Pinterest banyak tu. Professional punya template ataupun apa, style lah. Okay, D2. I'm Batrisha. Sama juga Okay, gunakan images yang di luar. Itu banyak tengok ni. Bila saya sebut tadi,
nampak tak? You akan repeat the same things kan untuk semua kan. We talk about 20% text, 80% images. You fikir tu je prinsip tu. Kau nampak tak? Sekarang ni semua terbalik. 80 is text, 20 is images. Betul tak? Mana grup ni? D2? Siapa D2? Aku tak dengar. Siapa lagi? Siapa wakil grup 2 ni? D2? Mana ahlinya? Sharifah sir. Okey. So, ingat ni, jangan gunakan ni balik. Tengok ni, ni gambar ni pecah ni. Jangan letak benda-benda yang pecah macam ni. Ni kalau you buat manual ni memang kena koyak ni dulu-dulu ni. Kalau kita tak ada pakai slide je ni, kita pakai paper tau. Ada benda yang tak apa ni, tak kena ni, kami koyak ni. Okay? Never show anything yang menunjukkan benda tu is a kelemahan, something yang kata apa, weakness. Okay, kalau images you tak clear, jangan letak. Jangan sekali letak. Cari, selagi boleh cari image yang lain. Okay, especially benda-benda yang ni. Tengok ni. Ni pecah ni, pixel pecah. Jangan ambil ni. Ambil yang tak perlu ambil pun yang daripada ni. Ni pun apa ni? Kan graph Okay, kena banyak tengok balik ni, grup D2 ni. Banyak kena tengok. Sebab awal-awal nampak dah ada benda yang ni nak tunjuk. Gambar ni, people datang sini dah nampak lagi dah ni. Okay, D2, faham tak? Faham sir. Okay, sikit lagi ni, 2 lagi. E1. E1 pun sama. Tak ada image langsung tak ada image, tak ada gambar langsung duduk ni. E1, siapa? Jihan ni. Nanti ni, Jihan. Mana Jihan? Siapa ketua grup? E1? Ya, saya. Siapa? Munawar. Yes. Ingat kan apa kami komen tadi kan? Untuk yang lain tu. So what is missing? What is missing dalam punya slide? Apa yang kurang? Gambar. Berapa, kalau ikut percentage, berapa persen gambar, berapa persen teks? Lebih kurang? 20% dengan 80. 80 ialah? 80 dia adalah gambar. Bukan gambar lah, images lah. Visual lah. Images. Anything, grafik ke apa, tak kisah. Okay, gunakan that prinsip dulu. 2080 tu. Tengok macam mana. Okay, baik sir. Okay. Okay, last. Group A ni kot ni. Group A Ni group mana ni? Tak letak nama group ni. Mifzal ni. Group A kan? Group Mifzal group mana? A2 sir. Tengok saya kata apa? You submit pun tak ikut requirement ni. Mana saya bagi satu-satu dah tu. Apa cara nak rename file kan? Betul tak? Ni grup saya ni, saya kena lebih sikit ni. Lebih strict sikit ni. Okay, follow the instruction. Kalau you nak a good marks, follow the instruction. Dan macam ni pun jangan. Ni pun you buat board ni, you tak buat slide. Have to be in a slide presentation. And kalau macam ni, jangan sekali-sekali letak board dalam board. Kita tak, kalau saya memang saya buang balik ni. Kita tak akan letak the same board dalam another board. Kita akan ambil the content sahaja. Okay, walaupun nak ambil certain reference ke, you ambil ni, crop, letak kat luar, letak kat dalam ni. Letak satu-satu dalam ni, susun balik. Bukan letak balik the whole board tu dalam satu board. Tu kita boleh panggil macam plagiat dah tu. Okay, boleh jadi copy paste punya teknik. Okay, always ambil content yang you nak ambil tu, letak dalam tu, and then you quote, letak reference daripada mana ambil. Faham tak dulu ni? Faham. Yang faham saja, tunjuk nanti. Okay, ni pun sama Apa-apa yang daripada buku tu, tak payah ambil lah, ambil yang daripada ni. Cari daripada reference lain. Boleh buat je pun ni kan, kalau nak buat balik arrow ni pun boleh buat ni. Okay, like text ni pun sama. Nampak? Very clear.
2080 balik. Patutnya terbalik. Gambar kat sini. Gambar yang besar ni, teks kat sini sikit-sikit. Point. Okay, tu. Boleh kot. Ada group lain tak yang mana saya tak go through lagi? Semua dah kan? Okay. Okay, any questions? Setakat ni tak ada, sir. Apa yang tak berclear lagi? This is the time untuk nak tanya kami. Kadang lepas ni kalau luar waktu studio dah susah sikit dah. So tahu tak apa yang kena buat untuk Khamis ni? Clear ke tak? Tak dengar suara. Clear. Clear? Okay. So you ada up to Thursday ni. Dia kalau ikut mesyuarat baru tu akan masuk esok kalau tak silap kot. Tapi tak apalah, itu saya akan update dalam group WhatsApp lah nanti. Okay, tapi apa-apa pun you prepare for Thursday lah. Thursday pun saya tak sure kita nak buat sekali ke mana. Buat the whole group sekali ke nak buat masing-masing. Apa dia tu, Doktor? Presentation Khamis ni lah. Presentation Khamis ni kalau buat sekali dia drag masa lah. Kita pilih, Doktor, kita pilih kepada grup yang, sebab kalau untuk yang pensyarah baru mungkin dia tak very familiar lagi, so jadi grup akan miss out. Jadi kita ambil wakil setiap A, B, C, D, E satu. Kita present ke macam mana? Present depan kita berempat kan? Tapi individu mereka kena untuk setiap grup mereka kena produce video lah untuk kita menilai. Macam tu? Macam mana? Oh, kalau gitu better dia buat video semua lah macam tu. Sebab sama juga dia untuk dia orang submit, ada yang kena present tadi kan. Baik buat video semua hantar melalui video presentation je lah untuk setiap grup. Boleh gitu? Boleh juga. Tak confuse sikit. Sebelum ni memang kita for submission memang kita minta video dulu kan. Cuma ni kalau nak buat real time lah kalau nak depan-depan present. Sebab yang ni dia orang pun bukan ada kat sini. Boleh lah nak video. Boleh. Jadi hari Khamis still ada kira tutorial kita still berjalan for the imageability lah kan? Tutorial lah, tapi kalau tu kita bagi masa untuk ni lah, untuk slide tak apa. Untuk presentation, so dia orang siapkan masa tu, ambil masa untuk siapkan lah. Jadi untuk grup yang yang dengan satu lagi pensyarah tu, grup apa guys? Grup B dengan C, B dengan D, ya ke? Apa tadi? D dengan E. Okey, grup D dengan E. Okey, grup D dengan E nanti akan dimaklumkan dalam WhatsApp group lah macam mana you nak submit kepada pensyarah. Tapi kalau video ni tak ada masalah lah, nanti mungkin pensyarah tu akan masuk juga. Submissionnya tak dalam grup yang keseluruhan ni lah Dr. Izam. Kita buat dalam classroom lah kot. Yes. Yang besar tu lah, yang lecture tadi tu. Ya, betul. Okay, lain okay, clear tak? So kita akan buat submission for video presentation lah. Video presentation je, ada dalam requirement tu tak? Dalam tu dia 15 slides lah maximum. 15 minutes. 15 minutes. Banyak sangat, lama sangat 15 minutes. 7 minutes ke? 7 to 8 minutes. 10 minutes boleh lah kot. 10 minutes boleh lah. Senang ni lah. Tapi tak lebih 15 slide, is it? Maximum is 15 slide. Maximum. Okay, tapi sebab dia individual, so every one of you to present lah. Okay, markah sebab individu. Okay, so dibagikan macam mana cara, okay, for the whole group to present, all members.
Okay. Okay tak? Clear tak? Maksudnya presentation tu tak berlaku melalui Gmeet lah. Dia akan melalui video presentation. So you have to You submit. buat video presentation untuk setiap group. Okay. But since Satu orang satu video tak, satu group. Oh, satu group. Okay. Satu group cuma dalam one video presentation tu akan ada semua ahli present lah sebab kita markah kita individual kan. So dia kena, cara tu kena pandai lah explain macam mana kan. Mungkin nak letak caption ke, nak letak you cerita kan nama saya siapa kan. Macam tu lah kita dapatkan markah individu tu. Betul lah? Betul kan markah kita individu kan untuk presentation kan. Saya rasa betul lah dalam brief. Setiap orang kena bercakap, setiap orang kena present and then you combine kan, jadikan satu video berdurasi selama 10 minit maksimum. 15 slide. Jelas semua? Jelas. Okay. Yang nak tanya? Any more question? Submit bila doktor? Hari Khamis kita ambil ni lah kot. Sebab ada yang grup petang, ada yang grup pagi kan. Kita ambil dia later macam hari tu. Macam mana? Kita kena decide ni lah. Nanti kami akan update dalam WhatsApp group tu. Tapi yang confirmnya hari Khamis ni. Yes. Time tu kita akan set balik nanti. Kita akan mention dalam WhatsApp. Okay? Okay, doktor. Okay, lagi nak tanya? Buat tutorial kita sampai this morning ni lah. Okay, so yang petang ni pun kita dah cover sekali lah tadi. Abang Raida baru nak ni. Kita dah combine tadilah semua. Ya, saya dengar daripada awal tadi. Sebab senyap dia kan. Okay, ada lagi nak tanya? Ada dah? Semua ada ke ni? Ada lagi tak ada ni? Baru 71. 71 ada berapa? Tolak kami 3 orang. Dah 68 baru student. We have 74 student kat sini. Sir, attendance tak payah tick dekat e-feature Tu saya dah tengok dalam ni, saya share screen tak share. Saya dah automatic dalam Google Classroom ni dah automatic keluarkan attendance tu. So that's why I need you to have you punya full name tu. Sebab dia akan detect account yang you masuk tu. So kalau nama tak apa clear tu, ni lah. Nasib you all lah tak dapat nak masuk nama tu kan. Okay, that's why I said nak senang pakai email UiTM je. Apa susah pakai email student tu? Semua ada kan email student kan? Ada. Kenapa susah nak pakai yang tu? Bila pakai yang tu senang, you nak masuk pun tak perlu nak approve dah. Sebab you are under UiTM punya account kan. Dia terus automatic akan terus terus detect lah. You tak perlu approval dah. Dia email-email luar tu lah yang kami kena approve untuk masuk. Okay, tak apa. Kalau you nak masuk sekali lagi dalam Google Classroom, gunakan account UiTM pun boleh lagi. Dia tak ada masalah. Dia masih boleh masuk as long as you ada link tu. Okay, tapi yang lama tu you delete lah, buang lah. Ambil satu account je. Okay, apa lagi? Last question. Yang lain? From Y? Fiza, ada apa-apa nak tambah? So far dari saya tak ada. Cuma tadi masa Dr. Izaham explain create slide tu, saya harap yang lain masih you buat video nanti presentation tolong ubahlah, tak naklah banyak tulisan. Sebab kamu bukan buat subjek yang banyak tulisan kan, so make sure banyakkan grafik. Tu je nasihat saya. Tu je, terima kasih. Okay. Ingat tu, sebab ni bukan untuk kelas kita tau, bukan LDA 250 je. Semua apa-apa saja yang perlukan you buat slide, itulah dia punya prinsip dia yang kami selalu nak tengok. Less text, more visual. Yang lain tu, you bercakap, you present kan. The verbal pun penting. Okay, it's how we communicate dengan people lah, communicate dengan client ke, dengan lecturers ke. Okay, it's the way you communicate lah. The point is, communication tu yang mana paling efektif sampai.
Okay, and usually bukan dengan teks sebab kita bukan jenis mata kita nak selalu membaca. Kita kan lebih pada visual. We are human, kita suka tengok benda yang visual saja. Okay, tahulah kalau yang lain yang suka tengok teks tu, apalah. Terbiza ada apa-apa tambah? Tak ada. Ada Okay, tak ada apa-apa. Kita break dulu sini. Mungkin lecturer nak bincang apa-apa dulu? Ada apa-apa nak bincang? After this. Mungkin minta student keluar dulu lah. Okay, so yang lain-lain, okay, kalau tak ada apa-apa kita jumpa kita akan